Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد Muslimin muslimat rahmati Allah, namanya kita banyakkan syukur kepada Allah kerana diberikan peluang kepada kita untuk bertemu buat kali yang pertama bagi tahun 2016 ini. Maka sama-samalah kita mendoakan semoga Allah berkati kehidupan kita di tahun yang baru, keadaannya mungkin lebih baik daripada masa-masa yang telah kita lalui pada tahun-tahun yang lepas. Dan satu muhasabah bersama untuk kita bila masuk saja tahun baru, tuan-tuan, bermaksud peluang kita semakin singkat, ya? Masa kita sudah semakin berkurangan. Maka selagi mana bakinya masih ada, sama-samalah kita tanamkan satu keazaman yang kuat untuk kita isinya dengan perkara-perkara baik, insya-Allah, ya. Sebab kita pun tak tahu sempat ke tidak untuk nak tengok bunga api 1 Januari 2017, ya. Agak-agaknya sempatlah kalau boleh, ya. Tapi tak tahu, tuan-tuan, ya. Sebab sekarang ni notis kebanyakannya datang mengejut, ya. Dia tak ada amaran awal. Jadi yang penting kita bersedia pada bila-bila masa sahaja. Pada malam ini kita akan sambung kembali perbincangan kita daripada jilid yang kelima, kitab Fiqhul Manhaji ataupun Fiqh Mazhab Asy-Syafi'i. Kita membicarakan tentang topik wasiat, ya, satu proses yang mana melibatkan pemindahan hak milik harta untuk seseorang yang pada asasnya bukan dalam kalangan waris. Itu adalah syarat asas yang telah kita bincangkan sebelum ini, yang mana hadis Nabi SAW telah menyebut secara straightforward. Baginda menyatakan la wasiyata liwarith, tidak ada wasiat untuk waris. Jadi bermakna wasiat ini adalah proses untuk kita mengurniakan sebahagian daripada harta kita kepada orang lain, sama ada dia mempunyai hubungan kerabat dengan kita ataupun tidak, dan ianya akan aktif selepas daripada kematian pemilik harta berkenaan. So itu dia punya prinsip asas dia, tuan-tuan. Ini bermaksud kita memindah milik harta kita kepada seorang ataupun lebih, dan benda itu akan efektif ataupun aktif hanya selepas daripada kematian pemilik. Dia punya definisi, pandangan dan sebagainya telah pun kita bincangkan, saya rasa dalam 2 pertemuan, ya. Dah 2 kali kita berbincang tentang wasiat ini. Jadi pada malam ini kita nak sambung tentang syarat-syarat harta yang nak diwasiatkan, ya, kerana tajuk yang terakhir yang kita bincangkan pada tahun lepas, ya, bulan 11 kita berjumpa, bulan 12 Ponteng, kita bincang tentang syarat penerima dan juga syarat pewasiat. Pada malam ini kita nak sambung tentang syarat harta yang kita nak wasiatkan. Okay? Jadi dia tertakluk kepada setiap rukun tu, kalau kita bincangkan dalam fiqh, bila kita berbicara tentang rukun, setiap rukun itu ada dia punya perinciannya. Maka perincian itu kita namakan sebagai syarat. Okay? Jadi rukun yang ketiga dalam wasiat ni ialah harta yang kita nak wasiatkan. Maka dia tertakluk kepada beberapa syarat ni. Tuan-tuan yang ada kitab tu, muka surat 979, ni, surat 979. Okey, jadi dia kata wasiat tidak sah sekiranya harta yang nak diwasiatkan itu tidak memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama apa dia? Dia kata hendaklah harta tersebut adalah halal dimanfaatkan. Maknanya harta itu diiktiraf halal pada sisi syarak. Maka mewasiatkan harta yang diharamkan penggunaannya, contoh dia kata di sini alat muzik, alat yang digunakan untuk perjudian,
perkara yang diperolehi daripada sumber yang haram, contohnya duit hadiah loteri. Okey, dia nak wasiatkan, tak boleh lah, sebab harta itu adalah haram untuk dimanfaatkan. Dia nak wasiatkan apa? Ini benda-benda yang mana hukum, mana dari segi syarak. Kalau tuan-tuan ingat balik yang kita bincang dalam bab jual beli dulu, ini cerita lama dulu tuan-tuan, kitab pun dah khatam, kitab pun tak tahu duduk ke mana. Dalam bab jual beli kita kata syarat untuk sesuatu itu dijadikan sebagai barang jualan ataupun nak dijadikan sebagai harga untuk dibayar, dia mestilah perkara itu ataupun harta berkenaan dianggap sebagai bernilai pada sisi syarak. Contoh yang kita katakan dulu najis dan sebagainya, perkara itu telah pun kita detailkan. Jadi tuan ingat baliklah apa telah kita discusskan, apa telah kita bincangkan dulu. Jadi dia kata harta itu mestilah halal untuk dimanfaatkan. Jadi kalau kita nak wasiat, maka pastikanlah perkara-perkara itu pada syarak adalah halal untuk dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, syaratnya hendaklah harta tersebut boleh dipindah milik. Maka mewasiatkan hukum qisas ataupun hak syuf'ah, dia panggil hak syafaat. Kalau tuan ingat dalam bab jual beli dulu, untuk nak claim syuf'ah itu, manfaat daripada sesuatu jual beli itu tadi. Jadi dia kata untuk kita mewasiatkan hukum qisas ataupun hak syafaat itu, maka hukumnya adalah tidak sah, kerana ia tidak boleh dipindah milik apabila pemiliknya itu tidak boleh untuk memindahkan hak miliknya. Apa maksud hukum qisas ni tuan-tuan? Iaitulah apabila seseorang itu telah melakukan sesuatu jenayah ke atas seorang lain, ke atas individu lain. Contohnya kalau dia bunuh, dia bunuh, maka bila terbukti memang dengan sengaja dan telah dibuktikan bahawa dengan syarat-syarat pembuktian yang dituntut dalam sistem keadilan Islam, maka dia terbukti bersalah, maka dijatuhkan hukuman qisas ke atas dia. Jadi qisas ni kalau kita tengok maknanya dibunuh balas kalau kesalahan itu melibatkan kematian. Jadi maknanya sekiranya dia belum dihukum, tiba-tiba kita katakan dia mewasiatkan, kalau dia kata kalau sekiranya aku tak sempat untuk nak dibunuh balas, maka selepas daripada kematian aku wasiatkan hukuman ini dilaksanakan kepada anakku, contohnya, ataupun siapa-siapa lah. Sebab kita kata bab wasiat ni kita boleh berikan kepada sesiapa. Jadi dia kata apa? Hukum qisas itu tidak boleh diwasiatkan. Ataupun hukum diat juga sama. Hukum diat. Cuma diat ini kalau kita tengok dia tak perlu wasiat, dia ambil daripada harta peninggalan. Diat ini adalah satu alternatif kepada hukum qisas. Yang mana qisas mungkin bunuh balik, tetapi diat ini bermaksud waris kepada mangsa memberikan option kepada pelaku perbuatan ini tadi ataupun penjenayah yang telah membunuh ini tadi, dia bagi option yang kedua, penjenayah yang terbukti bersalah tadi tidak dihukum bunuh, tetapi dia kena bayar ganti rugi yang dinamakan sebagai diat. Diat ini ada banyak jenis lah tuan-tuan. Dalam kitab Fiqh Manhaji ni kalau tuan-tuan nak faham, beli jilid yang terakhir sekali, jilid 8. Dia bincang tentang jinayat itu dengan panjang lebar. Diat ada yang mughallazah, sifatnya yang berat. Antaranya ialah apa? 100 ekor unta untuk dibayar kepada keluarga ataupun waris kepada mangsa bunuh itu tadi. Jadi maknanya kalau dia nak wasiatkan hukuman itu kepada orang lain, tak boleh. So dia kata apa? Syarat yang kedua kepada harta yang nak diwasiat tadi itu, dia kata hendaklah harta tersebut boleh dipindah milik. Maka tidak sah untuk kita nak wasiatkan sesuatu yang tidak mampu untuk dipindah milik kepada penerima yang baru. Dan kata pengarang ini berdasarkan kepada kedua-dua syarat. Yang pertama tadi itu maknanya harta itu halal dimanfaatkan, yang keduanya harta itu boleh dipindah milik. Maka dia kata ia menunjukkan bahawa wasiat boleh dilaksanakan pada perkara-perkara berikut. Dia perincikan hasil daripada dua syarat asas itu tadi. Maka dia kata wasiat boleh dilakukan kepada harta yang tidak pasti. Harta tak pasti ni tuan-tuan, dulu dalam bab jual beli kita bincang apa? Tak boleh untuk kita nak jual sesuatu harta ataupun suatu barang yang kita tak pasti benda itu boleh ada ataupun tidak.
Ingat balik kita bincang dulu bab buah. Kita jual buah di pokok. Buah pokok tu dah berbunga, berputik. Jadi kita pun nak jual. Istilah yang kita sebut dulu apa? Orang nak pajak pokok. Kita dah bincang dulu memang tak boleh buat. Kerana apa? Kerana orang yang beli tadi dia belum tentu boleh dapat harta berkenaan. Tetapi dalam bab wasiat dia berbeza. Ya, dia kata apa? Mewasiatkan harta yang tidak pasti adalah sah. Contohnya kandungan di dalam rahim. Okey, dia wasiatkan anak kambing yang duduk dalam satu ekor kambing ataupun kambing betina yang sedang bunting. Dia kata kalau aku mati, anak kambing yang ada dalam kandungan ini diberikan kepada sebulan-sebulan. Maka hukum wasiat ini adalah sah. Walaupun dia belum pasti lagi harta itu boleh ada atau tidak. Tapi kalau jual beli tak boleh. Katakan dia nak jual anak kambing yang sedang dalam kandungan tadi. Okeylah, aku jual anak kambing ni RM300. Lahir nanti aku ambil lah. Tak boleh tuan-tuan sebab belum pasti anak kambing ni lahir ataupun tidak. Tetapi dia kata untuk wasiat dibolehkan. Kenapa kalau kita tengok? Sebab wasiat ni dia melibatkan pemindahan milik yang mana yang mendapat manfaat satu pihak saja, iaitu penerima. Pemilik harta asal yang mewasiatkan dia tak dapat apa-apa. Jadi sebab itulah mewasiatkan sesuatu dengan tujuan untuk mendapat manfaat tak boleh. Tak boleh. Contohnya aku nak kahwin dengan anak kau lah, nanti aku wasiat harta 1/3 lepas aku mati. Tak boleh. Sebab apa? Tabadul manafi' berlaku di situ. Sedangkan wasiat ni adalah daripada seorang pemilik, dia memindahkan harta dia kepada orang lain tanpa mendapat apa-apa imbalan ataupun kita kata apa balasan. Macam jual beli, kita jual, kita dapat apa? Harga yang dibayar. Itu dia punya rezeki. Okey, contoh dia kata di sini kandungan di dalam rahim ataupun susu ditetek. Ini sensitif sikit sekarang ni tuan-tuan Apa nama tu bab-bab menyusu ni. Ataupun bulu di kulit kambing. Biri-biri lah secara khususnya. Mana benda tu belum tentu yang dari segi hukum kalau bab jual belinya memang tak boleh dijual. Ia adalah kerana jika pewaris boleh mewarisi harta itu daripada si mati, maka begitulah juga halnya dengan wasiat. Dan wasiat juga boleh dilakukan pada harta yang belum pasti. Sebenarnya sesuatu yang kita kata tak tahu lagi benda ni sebenarnya akan ada ataupun tidak, boleh diperolehi ataupun tidak, maka benda itu tetap boleh diwasiatkan. Jadi maknanya valid lah untuk dijadikan sebagai harta wasiat. Kemudian yang kedua dia kata, dengan dua syarat itu tadi, maka menunjukkan apa? Boleh untuk kita mewasiatkan sesuatu yang tidak wujud ketika wasiat itu dilafazkan, maka hukumnya adalah sah. Boleh untuk kita nak wasiatkan sesuatu benda yang tidak ada masa itu. Contohnya, kita order satu barang. Kita order satu barang. Barang tu katakanlah tengah shipping dan sebagainya untuk kita. Jadi kita pun sebut dekat anak kita, kita ada order satu barang. Kemudian barang tu mungkin akan sampai dalam tempoh sebulan. Jadi kita kata kalau sekiranya kita mati, barang itu diberikan kepada si fulan. Maka dia kata apa? Dibolehkan walaupun benda itu tidak wujud ketika mana wasiat tadi dilafazkan. Kalau jual beli boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kita tak boleh jual barang yang bukan hak milik kita. Sebab itu berbalik kepada rukun jual beli dulu kita bincang betul apa? Salah satu daripada syarat barang yang nak dijual ataupun yang nak dijadikan sebagai harga bayaran, dia mestilah hak milik kita. Kita tak boleh jual benda yang bukan hak milik kita. Ini ya isu antara isu utama hari ini tuan-tuan apa? Iaitulah orang berniaga secara online. Iaitulah dia jual produk yang bukan ada dalam hak milik dia pun. Tapi dia ambil payment itu dengan apa? Kontrak apa? Kontrak jual beli. Maknanya dia ambil daripada customer tu, maksudnya kalau even dalam apa nama tu kita katakan dalam akad, maknanya dia menawarkan untuk jual. Tapi kalau dia menawarkan untuk tempahan, itu isu lain. Tapi sekarang ni dia sudah menjual, customer pun dah bayar duit, bank in dalam akaun dia atas dasar untuk apa? Membeli. Jadi sebab tu untuk apa nama tu secara asasnya hukum jual beli secara online tak salah.
selagi mana platform yang digunakan itu adalah platform yang maknanya jelas, tak ada unsur penipuan. Maknanya bila masuk duit, kita tahu duit itu pergi kepada siapa, dan maknanya kita boleh trace balik. Jadi kalau platform itu clear, okay, fine, boleh buat jual beli online. Sebab ijab dan qabul itu boleh diterima melalui sistem klik itu. Yang kita kata kita klik setuju, itu maksudnya apa? Itu adalah setuju untuk membeli. Mana ijab dan qabul itu boleh berlaku menggunakan kalau dalam ulama semasa dia panggil apa? Wasail al-ittisalat. Macam contohnya akad menggunakan telefon, menggunakan SMS, menggunakan klik dalam internet dan sebagainya, online, boleh. Tapi cumanya dia kena penuhi syarat-syarat tadi itu. Mana kalau dia jual, bermaksud apa? Sesuatu yang sudah ada dalam stok dia. Jangan dia, bila orang bagi duit, barulah dia nak pergi cari daripada supplier. Tak betul. Sebab macam mana dia nak jual sesuatu barang yang bukan milik dia. Ya, itu syarat larangan jual beli dan harga yang dibayar. Okay, jadi tetapi dia kata dalam bab wasiat dibolehkan, untuk mewasiatkan sesuatu yang tidak wujud ketika mana wasiat itu dilafazkan. Contoh dia kata mewasiatkan buah-buahan yang akan keluar ataupun kandungan haiwan yang akan lahir. Tadi tak pasti. Tak pasti ini kalau kita tengok konsep digunakan dalam istilah fiqh, dia panggil gharar. Gharar ni maknanya kambing dalam kandungan tadi itu berkemungkinan akan lahir hidup ataupun berkemungkinan dia boleh mati dalam kandungan. Buah yang di pokok tadi kita tengok memang putihnya banyak, tapi berkemungkinan datang kelawar satu malam habis, cerah, tinggal daun saja. Itu dipanggil gharar, berkemungkinan ada, berkemungkinan tak ada. Tapi sekarang ni benda yang tidak wujud ketika wasiat. Maknanya kambing tu, hatta kalau kita kata dia tak mengandung pun lagi, bukan mengandung lah, bunting, dia tak bunting pun lagi, tapi kita wasiat dekat anak kita, kambing ni, ibu kambing ni kalau dia bunting, kalau sekiranya aku mati, nanti anak dia tolong bagi kepada si fulan. Boleh ke tak boleh? Boleh. Wasiat itu nak dilaksanakan walaupun benda yang nak diwasiatkan itu tidak wujud ketika mana wasiat dilafazkan. Dia kata apa? Wasiat boleh dilakukan dengan pelbagai bentuk, bertujuan untuk mengambil berat dan juga memudahkan urusan manusia. Maka oleh itu dibolehkan bagi harta yang belum wujud, seperti mana dibolehkan harta yang tidak pasti yang kita sebutkan syarat yang pertama, bentuk yang pertama. Maka oleh itu harta yang belum wujud ini sah dimiliki melalui tempahan, pajak ataupun sewa. Maka demikianlah juga sah dimiliki melalui wasiat tadi. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, dengan dua syarat tadi, maka dia kata apa? Boleh untuk kita memberikan wasiat yang tidak jelas. Contohnya, pewasiat berkata, saya mewasiatkan salah satu daripada pakaian saya. Dulu kita bincang, bab jual beli dia mesti tentukan. Contohnya dia ada 3 buah kereta. Jadi dia kata saya nak jual salah satu daripada kereta ni. Maka bila dia sebut macam tu, dia kena tentukan, saya nak jual kereta yang di tengah tu. Dia kena sebut. Tapi kalau dia kata dekat dia nak jual, okeylah saya nak jual salah satu daripada kereta ni, ambillah 10,000. Tak boleh. Syarat jual beli dia mesti menentukan yang mana barang yang nak dijual. Tetapi dalam wasiat dibolehkan. Walaupun dia kata apa? Dia kata dekat anak dia, salah satu daripada kereta bapak ni, bila bapak meninggal nanti, tolong beri kepada si fulan. Dia tak tentukan yang mana. Sama macam baju di sini. Dia ada banyak baju tuan-tuan, dia wasiatkan. Ataupun perempuan yang handbag tu kena beli rumah sebuah lagi tuan-tuan yang isi handbag. Jadi dia pun sebut, mana-mana handbag yang ada tu bagilah kepada sepulan dan sebagainya. Jadi dia kata apa? Boleh untuk kita mewasiatkan sesuatu yang kita tidak spesifikkan, yang mana kita maksudkan itu. Dia kata wasiat boleh dilaksanakan pada harta yang tidak pasti, dan begitulah juga pada wasiat yang tidak jelas. Dan harta wasiat yang mana akan diberi itu akan ditentukan oleh waris. Jadi kalau kita tengok di sini tuan-tuan, peranan waris adalah sangat besar dalam pelaksanaan wasiat. Kita dah bincang di awal dulu. Sebab apa? Sebab dia punya efektif dia adalah selepas daripada kematian. Benda itu hanya akan aktif selepas kematian. Jadi satu peranan waris. Sebab tu di sini tuan-tuan, kalau kita tengok nanti kita akan bincang tentang had maksimum, had ceiling untuk wasiat. Kalau kita perhatikan,
memang dalam jumhur ataupun dalam majoriti ulama mengatakan 1/3. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia ada pandangan yang mengatakan boleh lebih daripada 1/3, tapi syarat dia satu saja. Waris mesti bersetuju. Ya, persetujuan daripada waris. Kita akan tengok itu, kita akan sampai. Okay. So maknanya dia kata di sini yang ketiga, situasi yang ketiga berdasarkan dua syarat yang kita bincangkan tadi, maka boleh untuk pemilik harta tadi nak mewasiatkan sesuatu yang tidak jelas. Dia hanya sebut saja. Dia ada katakanlah 10 helai baju. Maka dia kata okeylah 3 helai baju ni, tolong 3 helai baju tolong bagi kepada siapa-siapa. Jadi bagaimana nak tentukan? Waris bincang. Okey, syarat yang bukan syarat ni situasi yang keempat. Mewasiatkan penggunaan harta semata-mata sama ada penggunaan tersebut bersifat sementara ataupun kekal adalah sah. Okay, jadi sekarang ni dia kata apa? Selepas daripada aku mati, rumah ni sila bagi kepada si fulan duduk. Okay, jadi apa kita faham di situ tuan-tuan? Yang diberikan, yang diwasiatkan apa? Manfaat, bukan harta, bukan pindah milik rumah tu kepada si fulan, tapi dia kata apa? Selepas pada aku mati, rumah ni bagi si fulan ini duduk. Jadi maksudnya apa? Wasiat itu adalah manfaat. Okey? Ataupun dia kata apa? Boleh juga mewasiatkan pemilikan ya, tetapi tidak bermanfaat. Jadi sebab dia kata mewasiatkan penggunaan harta semata-mata sama ada penggunaan bersifat sementara ataupun kekal, maka ia adalah sah. Ini adalah kerana penggunaan harta itu boleh diganti dengan nilainya sama dengan harta itu sendiri. Dan selain itu, sah untuk mewasiatkan objek harta tanpa penggunaannya kerana penerima wasiat ini boleh juga memanfaatkannya melalui sewa ataupun pinjam ataupun apa sahaja. Okay, contohnya, kita katakan sekarang ni, katakanlah rumah itu digunakan untuk mungkin buat mahal tahfiz ke, mungkin owner dia kita kata buat untuk kebajikan. Tapi dia masih lagi pemilik, dia hanya bagi pinjam saja. Jadi maka mungkin dia boleh wasiatkan, dia kata apa? Okey, kalau aku mati, rumah ni beri kepada siapa-siapa. Tak kiralah, ya. Okey. Tetapi mahal tahfiz ini mesti dibenarkan untuk terus beroperasi di situ. Okey, jadi maksudnya apa? Dia mendapat manfaat dari segi apa? Dari segi pemilikan, tetapi penggunaan harta yang diwasiatkan tadi itu tidak diberikan. Maka nanti macam mana cara dia nak discuss dengan orang yang mendapat manfaat penggunaan tadi itu, ikut suka dia lah, pandai-pandai dia nego lah. Ya? Tapi pemilik adalah dia. Oleh itu adalah sah untuk mewasiatkan objek harta tersebut kepada seseorang dan mewasiatkan penggunaannya pula kepada orang lain. Okey. Contohnya mewasiatkan kepada Zaid untuk mengawasi rumahnya dan mewasiatkan Zaid untuk mendiaminya pula. Okey. Jadi saya rasa contoh ni dia translate tak betul ni. Maknanya dia wasiatkan dari segi pemilikan diberi kepada orang lain. Contohnya macam kalau kita dusun lah tuan-tuan ni. Dusun contohnya kita dusun ni tolong beri kepada katakanlah dia bagi kepada adik dia si mati ya. Yang mungkin kita kata bila ada anak ni maka adik-beradik tak akan dapatlah harta pusaka. Jadi dia boleh wasiatlah kepada adik dia contohnya. Jadi dia kata apa? Okey, tanah dusun ni aku wasiatkan kepada katalah pakcik kau. Tapi hasil buah-buahan kau orang makanlah. Ya, selagi mana kau orang masih hidup, makanlah hasil daripada dusun itu tadi. Jadi maksudnya apa? Dia mewasiatkan pemilikan kepada pakcik, adik-beradik dia, kemudian manfaat itu diberikan kepada anak-anak dia. Ataupun sebaliknya. Ya, diberi kepada ni tapi orang lain boleh memanfaatkan. Jadi bermaksud apa? Objek harta dengan manfaat itu adalah dua perkara berbeza yang boleh diasingkan dalam proses wasiat. Itu yang keempat tuan-tuan. Situasi yang kelima, sah untuk mewasiatkan harta yang najis yang boleh dimanfaatkan. Contohnya apa? Anjing yang terlatih. Dia bernajis tapi boleh dimanfaatkan. Ya, anjing yang terlatih. Baja, ya, daripada najis. Ya, baja organik tu. Ataupun
arak muhtaramah, iaitulah arak yang asalnya diperah untuk dijadikan cuka, maka ini kerana harta-harta tersebut boleh dipindah milik kepada waris. Jadi dia kata apa? Yang secara syaraknya melihat objek harta tersebut hukumnya adalah najis, tetapi dia boleh dimanfaatkan. Boleh dimanfaatkan. Ini kita bincang dalam bab jual beli dulu lah. Kalau tuan ingat ni kita bincang bab apa? Teh ayam, teh lembu, teh kambing. Kita dah pun sentuh. Jadi dalam bab jual beli mungkin ada dia punya larangan dia, tetapi dalam bab wasiat diberikan kelonggaran di situ, di atas yang kita katakan tadi, atas dasar manfaat yang boleh diperoleh. Okey, tuan-tuan, itu syarat yang ketiga mengenai syarat-syarat harta yang diwasiatkan. Ada soalan nak tanya? Saya tengok tuan-tuan tengok kat saya semacam macam ni tu, jadi tak tahu lah faham ke tidak. Itu yang kita buka soalan awal-awal. Boleh? Boleh. Kalau yang usul tadi pewaris okey, ke pakcik, okey, pemilik bagi kepada pakcik, kepada adik dia lah kita kata, maknanya pakcik kepada waris-waris, itulah anak-anak dia lah. pakcik tu pun boleh makan hasil sebab kepemilikan dia. Okey, dia wasiat milik kan tadi, dia wasiat memiliki, maksudnya dia kata dekat anak-anak, okey, dusun ni bagi dekat pakcik kau, tapi kau orang makanlah hasil dia. Jadi bermaksud di situ manfaatnya adalah milik anak-anak. Okey, jadi pakcik tadi kalau dia nak makan, dia kena minta izin daripada anak-anak tu. Dari segi pemilikan tak ada masalah lah, dia boleh ambil sebab itu atas dasar wasiat. Ya, silakan. Ya. Okey, CJ simpanan premium, ya, BSN. Okey, dia kalau BSN ni kalau kita tengok, itulah antara isu kenapa BSN tak boleh convert jadi Islamic Bank. Ini dalam industri lah tuan-tuan. Ada orang kerja BSN di sini. BSN ni sebenarnya dia punya plan dia nak jadi full Islamic Bank. Tapi bila dia buat audit apa semua, buat proses ni apa, at the end tak boleh. Isu dia bukan isu, halangan dia satu saja. Sebab dia punya fund dalam sijil simpanan premium tu adalah sangat besar. Dia sijil simpanan premium ni dari segi pelaksanaan dia, proses pelaksanaan sijil tu tuan-tuan, dia tak ada isu syariah. Sijil simpanan premium ni dia punya problem dia satu saja, investment dia tu ke mana. Itu saja. Tapi dari segi proses dia tak salah, sebab tuan-tuan beli satu sijil, kemudian tuan-tuan simpan sijil tu, kemudian dia akan buat cabutan. Kalau bertuah, maka tuan-tuan mungkin akan dapat. Tapi tuan-tuan rasa, aku nak pakai duit lah, nak renovate rumah, jadi bawa sijil tu pergi dekat bank. Kalau tuan-tuan beli katakanlah 1,000, maka pergi dekat bank akan bagi balik 1,000. Maka situ tidak ada isu apa? Al-maisir dan juga al-gharar. Macam mana tuan-tuan pergi letak, banyak tu boleh dapat balik. Al-maisir wal-gharar tidak ada di situ. Tapi cumanya bila BSN dapat duit tu, dia pergi invest mana yang dia boleh bagi hadiah dekat kita masjid setiap bulan. Investment dia itulah yang timbul isu di situ. Jadi bermaksud bila kita dapat hasil daripada yang itu, maka kalaulah saya nak kata ni pun susah lah tuan-tuan, tu kena tanya penasihat syariah BSN lah. Sebab bila dia jawab, dia bertanggungjawab. Saya boleh bagi pandangan sajalah. Jadi kalau tak ni pun berkemungkinan dia masuk di bawah benda syubhat. Di bawah benda syubhat. Ini status syubhat. Status benda yang syubhah ni benda yang tidak jelas, yang kita katakan tadilah, bagi saya lebih baik untuk tidak diwasiatkan. Sebab syarat yang pertama tadi mestilah halal untuk dimanfaatkan. Tadi kita sebut halal, harta tersebut halal untuk dimanfaatkan. Sebab cara macam mana, cara kita dapat kereta tu tak ada isu, tapi bagaimana kereta tu diperolehi oleh bank untuk beri kepada kita. So itulah dia punya isu.
Jadi bagi saya lebih selamat sebab Nabi pun dah pesan bab syubhat ni, famanittaqa syubhat faqad istabra'a lidin. Siapa yang menjauhkan diri dia daripada benda-benda syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dia. Ya. Lebih baik macam tu. Jadi feature simpan premium ni nak masuklah. Pokok tak ada isu. Bacalah ASB, ASN ni tuan-tuan. Pokok tak ada isu. Tapi bila datang dividen, di situlah isu dia. Okey. Yang tu kena tanyalah istafti qalbak. Nabi kata bila sampai satu isu duduk di depan kita, macam mana ni? Tu tanya hati kita. Dapat tu Haji dapat kita masjid lah. Bagi dekat surau dia boleh tambah aircon banyak sikit lagi ya. Okey, kita buat rumah bagi siapa guna? Anak yatim, okey? Okey. Okey, maknanya semasa hayat kita bagi rumah itu tadi untuk kegunaan anak yatim. Kita wakafkah ataupun memang kita hanya beri izin untuk dia guna saja? Beri izin untuk kita guna bermaksud kalaulah selepas daripada kita mati, harta itu akan berpindah milik kepada anak-anak lah sebagai pusaka. Ataupun mungkin kita beri kat adik-beradik kita sebagai wasiat contohnya lah kan. Tak kira lah. Jadi bermaksud dia berbalik kepada pemilik yang baru lah. Dia ada berhak sebenarnya. Kalau wasiat yang tadi lah, maknanya dia wasiat kepada anak-anak, dia kata okey, harta ni adalah harta pusaka yang aku tinggalkan untuk kamu semua, tapi rumah ni siapa dapat pun jangan halau anak yatim ni keluar daripada rumah tu. Jadi itu jadi apa? Wasiat manfaat yang kita sebutkan di sini tadi. Ya, wasiat manfaat, tapi pemilik still anak lah. Okey, kalau kita tengok di situ ulama berbincang, maknanya dari segi pelaksanaan wasiat tadi tu, ya, pelaksanaan wasiat dia kalau dia tengok kepada lepas tu kita kata peranan waris tu sangat besar yang kita sebutkan tadi. Maka waris dia perlu berbincang. Maksudnya kalaulah manfaat itu tadi tidak melebihi daripada nilai harta keseluruhan yang ditinggalkan pada si mati tadi tidak melebihi 1/3, maka pelaksanaan itu wajib. Jadi maksudnya dia kena guna, dia kena teruskan penggunaan itu tadi. Jadi kalau dia nak ambil pun dia kena menggunakan budi bicara dia. Ya, dia kena tinggalkan budi bicara dia. Sebab itu melibatkan apa? Penggunaan tadi ataupun mengambil manfaat dia melibatkan nilai. Jadi tak boleh dengan dengan semudah-mudahnya dia nak kata okey ni dah aku dah jadi pemilik, maka dia nak boleh halau ikut suka hati dia. Tak boleh juga, sebab itu adalah termasuk dalam wasiat manfaat. Tapi wasiat contohnya, ada orang pernah tanya kat saya, macam mana dia kata kalaulah bapa si mati ini tadi sebelum dia meninggal dia wasiat dekat anak dia jangan ceraikan bini dia. Menantu lah, maksudnya si mati ini kata menantu aku seorang ni je, jangan duk cerai. Jadi wajib tak anak tadi melaksanakan? Itu tak wajib. Ya? Sebab masalah dia bukan melibatkan harta. Isu wasiat ni sebenarnya dia lebih kepada harta. Fokus dia kepada harta. Wasiat kepada surah harta kepada anak angkat. Adakah Yes. Anak angkat, kalau kita ada anak angkat confirm dia tak akan dapat melalui pusaka. Sama ada kita letak bin kita sendiri ke, mungkin setengah tu tuan-tuan dia rasa nak buat macam mana, benda dah buat. Ya, dia ambil kecil-kecil dulu, dia letakkan bin dia sendiri. Okey. Jadi kalau ikut kepada undang-undang, anak angkat ni tadi dia boleh claim lah untuk dapatkan harta pusaka. Tapi kalau dia ambil juga harta pusaka, sebenarnya dia ambil harta yang batil, bukan hak dia. Ya, bukan hak dia. Jadi jalan yang selamat untuk membolehkan anak angkat yang kita jaga dia daripada kecil ya sampai dia besar dan sebagainya adalah dengan wasiat tadi. Kita boleh beri keseluruhan isteri dia beri keseluruhan harta kepada anak. Kan sebab bapa tu menjadi anak daripada kawinan dulu.
keseluruhan diberi kepada anak angkat, tak boleh. Sebab maksimum kita akan bincang sekali lah kalau sempat sampai, kalau agak-agak Isya lambat masuk, ya, tapi dia rasa macam tak sempat dah, dia ada had maksimum dia. Lagi 2 muka surat tak sempat pun, ya. Had ceiling kepada wasiat adalah 1/3, 1/3. Cumanya dalam mazhab Syafi'i ada pendapat, ya, hatta Imam Syafi'i sendiri pun dia kata apa? Dibolehkan untuk melebihi 1/3, tapi dengan syarat mesti ada konsensus daripada semua waris bersetuju. Tapi kalau sekarang ni dia tak beri langsung kepada anak-anak dia, yang anak dia lah walaupun itu perkahwinan dulu. Marah dekat bekas isteri, jangan jadikan anak sebagai mangsa. Okey, jadi sebenarnya anak-anak tadi dari segi hukum dia tetap berhak. Jadi maknanya bila dia mewasiatkan keseluruhan, of course lah anak-anak ni tak akan setuju lah, waris yang berhak. No, itu diberi semasa hidup. Itu masa hidup tu dipanggil hibah. Kalau hibah lain, hibah ni diberi semasa hidup. Bila hibah ni dia bebas kepada pemilik harta tadi sepenuhnya, yes. Tapi kena dia adalah orang yang mukallaf. Maksudnya semasa dipindah milik tadi tu dia memang orang yang sihat, sempurna akal, dia buat itu pun atas pilihan dia. Cumanya dipesan sajalah. Dulu saya sebab hibah ni kita dah bincang. Sebelum ni kita bincang apa? Kita kata apa? Dalam bab hibah ni jangan sampai seseorang yang nak menghibahkan harta tadi itu dia berlaku zalim kepada waris yang tadi. Macam dalam isu ni, maknanya dia hibah semua harta dia kepada anak angkat tadi itu, maka itu kita bimbangnya dia menzalimi waris yang ditinggalkan tadi itu. Ya? Anak kandung dia, yang dia apa nama tu hasil perkahwinan. Bukan kategori wasiat. Wasiat ni itu kita sebut di awal tadi, efektif dia selepas pada mati. Ya, dia lafazkan semasa hidup, efektif selepas mati. Okey. Ada soalan lain? Okey, apa beza wasiat dengan faraid? Okey. Kalau kita tengok tadi, faraid ni adalah untuk waris yang telah ditentukan. Kita akan sampai nanti penghujung kitab ni kalau kita tengok bahagian yang kedua, tapi kita tak pergi detail lah sebab saya sebut dulu ilmu faraid ni ilmu yang kalau kita mengaji pening-pening kepala last kali pakai balik awal. Jadi cumanya saya akan ada satu nota yang saya akan bagi nanti, kita akan bincang secara ringkas mungkin dalam saya 3 kali kita berjumpa ataupun 4 kali perbincangan, insya-Allah habislah nota asas faraid itu. Kita nak bincang tentang syarat-syaratnya, kita nak bincang proses ni macam mana. Tapi bila nak pergi kepada waris ni berapa akan dapat, siapa, apa syarat dia, apa semua, yang tu tuan-tuan sekarang ni dia ada software komputer lah, key in je. Key in waris mana yang ada, berapa harta yang ada, dia akan tolong kita. Kan? Jadi macam apa nama tu sekarang ada kalkulator lah, buang masa dia tulis atas kertas, kira ambil comot jari ni tu. Kalkulator ada, pakai kalkulator. Okey, jadi dalam bab faraid juga sama. Okey, apa beza wasiat dengan faraid? Okey. Faraid dia ada senarai khusus yang telah ditentukan. Okey, yang berhak untuk dapat. Maka wasiat ini pula adalah dan faraid ini juga adalah pembahagian harta selepas daripada kematian. Ya, selepas daripada kematian. Jadi sebab tu ada orang setengah tuan-tuan dia bagi apa? Bagi tips untuk mengelakkan anak-anak bergaduh. Beri harta itu semasa hidup. Beri harta semasa hidup. Tapi tak tahulah tuan-tuan ada berani ke? Anak-anak zaman dah ni tuan-tuan bukan kata ni. Ramainya si tanggang belakang. Sebab mak bapak ni takut apa? Anak-anak ni boleh geran ni tuan-tuan, pakai tak balik lah. Dalam duk kecek geran ni pun tuan-tuan balik setahun 2 kali je. Kalau dah boleh geran nama sendiri ni pakai tak balik langsung. Jadi itu antara isu lah. Tapi cara yang terbaiknya ialah apa? Beri semasa hidup. Maka itu dia jadi hibah tadilah. Maka ikut sukalah. Mak kata okey, gelang apa tu? Gelang tangan aku sampai siku ni aku nak pergi dekat ni saja. Sebab aku sakit, ni lah yang tukang duk jaga aku. Hak lain nak balik harap musim buah. Jadi mak hibah ni tuan-tuan, pemilik harta mempunyai hak mutlak. Dia boleh tentukan siapa nak dapat banyak ni, yang ni siapa nak bagi. Tapi bila dah
Jadi pusaka maksudnya bila dah mati baru nak dibahagikan, maka pada waktu itu waris tadi yang mempunyai hak untuk menentukan. Jadi sebab itu kita sebut dalam bab pusaka nanti kita akan bincang. Memang dalam hukum faraid dia dah tentukan yang ni dapat berapa, okey, anak perempuan akan dapat separuh daripada apa yang anak lelaki dapat dan sebagainya. Tapi kalau nak beri sama rata, boleh ke tidak? Boleh dengan syarat konsensus. Maksudnya persetujuan 100%. Jadi katakanlah ada 9 beradik. Ada 3 perempuan ataupun ada 3 lelaki, ada 6 perempuan. Jadi bermaksud apa? Seorang anak lelaki ini dia akan dapat sama macam mana 2 orang anak perempuan dapat. Jadi bermaksud separuh harta akan dibahagikan 3 orang lelaki dan separuh lagi akan diberikan dalam kalangan 6 orang perempuan. So jadi begitu. Jadi memanglah kalau perempuan ni Allah tengok. Tapi boleh tak nak bagi sama banyak? Boleh. Dengan syarat 3-3 waris lelaki tadi semua setuju. Kalau 2 orang saja setuju, seorang tak setuju, tak boleh. Itu faraid. Maknanya pembahagian harta mengikut formula yang telah ditetapkan, yang hanya akan berlaku selepas daripada kematian. Dan siapa yang layak terima faraid? Waris yang telah disenaraikan saja. Sebab hukum faraid ni tentu hukum dalam Quran. Dia bukan hukum ijtihadi, dan juga bukan sumber utama dia bukan daripada hadis, daripada Quran. Sebab tu kita sebut dulu tuan-tuan, dalam surah An-Nisa ni adalah surah yang paling susah sekali. Tentu-tentunya orang hafal Quran, antara surah yang paling susah nak hafal dan juga nak tasmid balik surah An-Nisa, sebab nak kena bagi pusaka dalam sembahyang. Saya ingat lagi masa zaman saya duduk mengaji dulu, seorang profesor dia di fakulti sains, tapi dia seorang hafiz. Bila sampai malam malam ke-5 ke-6 puasa tu, satu malam dia baca 1 juzuk tu sampai surah An-Nisa aja sangkut. Dia main 1/3 bagi anak perempuan sekali, dia patah balik 1/2. Sebab apa? Duk bagi pusaka dalam sembahyang. Memang susah lah. Okay, jadi maknanya teori itu datang daripada Quran. Jadi sebab itulah dia mesti follow betul-betul. Cumanya tadi bila kita sebut apabila waris berpakat untuk tak nak ikut hukum faraid, bukan dia ketepikan. Sebenarnya dari segi prinsipnya dia bukan ketepikan. Tapi sebenarnya sebahagian daripada waris buat keputusan untuk lepaskan hak yang sepatutnya dia dapat diberi kepada waris yang lain. Jadi bermaksud justru seolah-olah apa tadi yang kita katakan 6 anak perempuan, 3 anak lelaki tadi bila berpakat untuk beri sama rata, bermaksud apa? 3 anak lelaki tadi ini bersetuju untuk lepaskan separuh daripada apa yang sepatutnya mereka dapat untuk diberikan kepada adik-beradik perempuan tadi supaya mereka boleh dapat sama banyak. Bukan bermakna dia kata apalah kita duk ikut hukum faraid ni tak adil, itu tak betul tuan-tuan. Sebenarnya kalau kita tak nak setuju tak apa, fine, boleh nak memberikan harta tadi berdasarkan kepada persetujuan bersama. Sebab itu kita tekankan apa? Dia mesti konsensus 100% daripada semua waris yang berhak dapat, maka bagilah cara mana yang kita nak. Okay, itu dipanggil faraid. Kemudian wasiat pula ialah kita beri harta tadi tidak semestinya kepada waris. Dan proses ataupun tempoh dia sama selepas daripada mati, selepas daripada kematian pemilik harta ni tadi. Dan dia berlaku selepas daripada kematian dan tidak semestinya termasuk dalam senarai waris. Bahkan berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan di awal tadi, Nabi kata apa? Sepatutnya waris tidak berhak untuk terima wasiat. Sebab apa? Sebab dia memang akan terima pusaka. Jadi kenapa perlu nak diwasiatkan lagi? Jadi sebab itulah kita katakan tadi, kalau nak wasiat juga kepada waris, contohnya bapa ditulis wasiat dia, rumah ni dia nak bagi kepada anak yang sulung katakan, tapi dia tak mention kepada semua anak-anak, dia cuma tulis dalam dia punya wasiat dia. Jadi bila dah mati, bila dah meninggal, buka, maka dia tengok apa? Oh, ada wasiat. Bapa kata rumah nak diberikan kepada anak. Jadi wasiat kepada waris, ulama kata, termasuk dalam mazhab Syafi'i kata, kena dapat persetujuan daripada waris yang lain, sama ada nak implement ataupun tidak kepada wasiat berkenaan. Sebab dia sebagai anak sulung, of course pusaka tentu akan dapat juga. Tapi sekarang ni bapa wasiat secara khusus, sebahagian daripada harta pusaka nak beri kepada anak yang memang akan terima pusaka. Jadi sebab itu
ulama kata okey, nak implement ataupun tidak kena tanya waris yang lain. Ada konsensus, okey fine, laksana. Macam isu lebih daripada 1/3. Kemudian apa beza lagi ya? Wasiat dengan pusaka, dengan faraid. Okey, wasiat tadi kita kata dari segi jumlah lah, 1/3 maksimum. Ada satu benda saya nak sebutkan tadi, lupa. So itu lebih kurang lah dari segi perbezaan antara wasiat dengan dengan pusaka. Anak dia kena bincang sama-sama dia. Dia boleh bantah. Dia boleh. Yes. Dia boleh bantah. Dia boleh bantah. Kalau kita katakan tadilah, kalau wasiat kepada waris pun kita kata contohnya wasiat kepada anak sulung kan, yang kita nak beri benda-benda tentu, dia mesti dapat setuju daripada waris yang lain. Jadi apatah lagi kalau kita nak beri cara sama rata, anak-anak kena bincang isu tu. Lepas tu tuan-tuan dulu kita dah sebut dah, kita ni kena didik anak-anak. Itu pentingnya yang Nabi tekankan bahawa kita kena didik anak-anak yang baik. Maka insya-Allah kalau kita meninggal, anak-anak ni dia tak kisah sangat. Sebab tu setengah-setengah ni tuan-tuan, bapak dah buat wasiat semua cukup dah, tulis dengan lawyer semua sekali, anak-anak tak pakai tuan-tuan. Sebab yang dia tinggal tu hantu belakang kan. Itu jadi masalah. Sebab hari ni saya nak sebut pasal isu faraid tadi tuan-tuan. Sebab hari ni kalau tuan-tuan tengok, salah satu daripada punca pergaduhan adalah harta pusaka. Saya duduk pergi mana-mana pun tuan-tuan, yang sampai masa di radio dulu tu, sampai dia minta nombor telefon khusus daripada penerbit, saya nak cakap dengan ustaz. Dia telefon saya sendiri, cerita pasal apa? Bergaduh dia beradik. Yang fax, surat, yang email, pasal dia beradik. Abang yang sulung pergi ambil tanah, buat dia. Lepas tu dia beritahu, okey, tanah ni kita jual dah, dapat 300,000, kita pakat-pakat bagi. Pergi cek jabat tanah, jual 1 juta lebih. Tu ada beradik. Macam-macam lah tuan-tuan. Jadi sebab tu penting untuk kita bekalkan anak-anak kita ni tuan-tuan, supaya jangan bergaduh pasal harta. Okey. Syarat-syarat lafaz. Masa waktu dah tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan letih main bowling tadi ni, jadi kita tak payah sambung panjang apa syarat-syarat lafaz ni kita sambung dalam perjumpaan pada bulan yang akan. Kita ni lah, kalau ada soalan lagi boleh teruskan. Ya. Boleh tak macam orang ni yang kita dia tak layan. Okey. Jadi kita wasiatkan bila kita meninggal, mana kita tu sebut yang wasiat kami bayar tahun. Boleh? Sebab hutang tu sebenarnya harta yang sah milik kita, sah milik kita, cumanya bukan dalam tangan kita lah. Jadi kita katakan, kita tulis lah, kita kata nota wasiat di situ. Okay, kalau selepas aku meninggal, okay, si fulan ni ada berhutang dengan aku 5,000. Okay, jadi hutang ini aku wasiatkan supaya diberi kepada, katakanlah nak bagi kepada surau lah, katakan contohnya. Okay. Maksudnya apa? Orang yang berhutang tu kita wasiatkan supaya dia serahkan hutang kita tadi itu kepada surau. Boleh. Ataupun kepada siapa-siapa lah. Kata adik-beradik kita ke, ataupun siapa yang kita nak wasiatkan. Boleh. Sebab itu memang harta milik sah kita, cuma belum berada dalam tangan. Kerana tadi kalau kita tengok, benda yang belum pasti pun boleh kita wasiatkan. Jadi hutang ni sebenarnya adalah benda yang pasti, milik kita. Okey, tuan-tuan, tak ada soalan. Setakat itu saja, moga-moga apa yang kita bincangkan ini memberikan manfaat untuk kita bersama.